Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang pertamanya dan selamanya, marilah sama-sama kita merafa'kan setinggi-tinggi rasa syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita rahmat, yang telah memberikan kepada kita inayah, yang telah memberikan kepada kita taufik, sehingga menjadikan kita yang penuh dengan kehinaan dan dosa dan banyak buat salah ni diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk merasakan nikmat melakukan amal ketaatan. Ketika mana Allah mengambil kita daripada tempat yang jauh daripada Dia, kemudian diletakkan diri kita ini pada tempat yang menjadikan kita ini sentiasa merasakan berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sebenarnya itulah pembuktian tanda kasih daripada Allah kepada kita sebagai hamba-Nya. Maka sebagai hamba yang mensyukuri nikmat, hamba yang merasakan syukur pada pemberian kasih yang datang daripada Allah, sepatutnya dalam hati kita ni mestilah selalu merasakan pengharapan agar apa yang Allah bagi pada kita hari ini tidak diambil semula. Sebab tu Allahumma salli ala Muhammad, saya sebut perkara ni kerana saya berpesan kepada diri saya terutamanya, kerana pada ketika ramai orang yang jauh lebih hebat daripada kita sebelum ni, yang mana Allah bagi dekat mereka kekayaan, Allah bagi pada mereka rezeki yang melimpah-limpah, Allah bagi kat mereka ni kedudukan yang tinggi dalam kalangannya bila ramai orang duduk bawah dia. Tapi dengan sebab satu ketika Allah memberikan, mencampakkan taufik dalam hatinya, menyebabkan dia sanggup meninggalkan segala bentuk kesenangan dunia hanya semata-mata nak mengekalkan nikmat rasa cinta dan kasih kepada Allah tersebut. Saya cakap sebab saya jumpa perkara ni dan saya jumpa dengan orang yang macam ni. Jadi ketika mana kita ni yang Allah tak pernah bagi dunia, tapi Allah sentiasa memberikan akhirat kepada kita, kenapa mesti kita menyombongkan diri di hadapan Allah dengan nikmat ni? Jadi benarlah yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang takkan rasa syukur dengan nikmat sihat sehinggalah dia diuji dengan kesakitan. Orang takkan bersyukur dengan nikmat kesenangan sehinggalah dia mula merasakan kesusahan. Dan begitulah keadaannya bagi orang yang telah dikurniakan cinta Allah. Dia takkan merasakan nikmatnya duduk dalam jagaan kasih dan rahmat Allah sehinggalah perkara tersebut diambil semula daripada diri dia. Jadi sebab tu kata guru saya, Allahumma salli ala Muhammad, kita kalau nak kenal setara manakah hubungan kita dengan Allah, maka lihatlah ketika mana saat kita berjauhan dengan Allah. Ketika mana Allah menjadikan kita jauh dengan Dia, bagaimanakah rasa yang ada di dalam hati kita? Kalau tak rasa apa tuan-tuan, itu tandanya kita tak pernah dekat dengan Allah pun. Walaupun hari-hari kita sembahyang, hari-hari kita baca kitab, hari-hari kita mengaji, hari-hari sedekah, kita tak berasa sakit ketika mana kita melakukan perkara yang dilarang oleh Allah. Kita tak merasakan apa-apa bentuk penyesalan ketika mana kita buat perkara-perkara yang Allah tak redha. Kita tak berasa kecewa pun pada ketika hati kita memilih untuk menturuti kehendak diri kita berbanding dengan apa yang telah diberikan oleh Allah ke atas diri kita. Sebab tu saya selalu ulang kalimat ni yang mana guru saya pernah sebut, jangan sesekali kita lari daripada takdir Allah. Ramai orang tak faham kataan ni. Bolehkah lari daripada takdir? Sedangkan takdir ni perkara yang telah ditentukan oleh Allah. Boleh kan? Maksud kata lari daripada takdir Allah ialah ketika mana Allah meletakkan kita pada sesuatu tempat yang baik, kita tidak merasakan baik pada tempat tu.
Jadi kita mengharapkan yang sebaliknya daripada apa yang telah Allah berikan kepada kita. Maka merasakan selain daripada yang Allah telah tentukan ke atas kita, itulah tanda lari daripada takdir. Sedangkan selamanya kita takkan mampu lari pada takdir Allah. Sebab tu dekat akhirat esok, kita tak boleh salahkan Tuhan pada perkara salah yang kita buat. Dan kita tak boleh kata Tuhanlah yang menjadikan kita buat salah, walaupun tu datang daripada takdir dia. Kenapa? Hati kita berkehendak kepada perkara yang salah tersebut, dan Allah memberikan izin agar perkara yang salah tu jatuh duduk dalam hidup kita. Maka atas kerana itu, ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, saya pesan perkara ni terutamanya untuk diri saya. Sebab setiap kali saya duduk kat depan, saya buka kitab, saya bukan bercakap dengan tuan-tuan, saya bercakap dengan diri saya sendiri. Saya ulang kali mengulangkan perkara ni kepada diri saya, mengingatkan supaya hati saya ni benar-benar berharap kepada rahmat dan taufik daripada Allah. Apa lagi yang kita nak kejar dalam dunia ni sebenarnya? Pada ketika Allah tunjukkan banyak kehancuran berlaku di sekeliling kita, Allah tunjukkan kepada kita bagaimana dunia ni langsung tak memberi apa-apa faedah kepada kita pun sebenarnya. Peringatan terlalu banyak telah diberikan oleh Allah, dan kita telah melihat bahawasanya dunia akhir ini telah pun berada pada penghujung zamannya. Tapi kita masih juga memilih untuk menjauhkan diri daripada jagaan Allah. Ketika mana sampainya peringatan, kita mengabaikan peringatan. Kita masih lagi berkeras dengan pilihan hati kita yang menyalahi takdir Allah ke atas diri kita. Sebab tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, inilah perkara yang paling kita takut. Ketika mana Allah mengeraskan hati kita, Dia membalikkan hati kita daripada melihatkan kebenaran. Sebab tu saya tak heran bila mana ada orang dah wakaf rumah, tiba-tiba dia boleh ambil balik rumah tu. Ada orang dia dah wakaf tanah dekat madrasah, tiba-tiba dia boleh ambil balik tanah tu. Kenapa? Yang membolak-balikkan hati adalah Allah. Dan pada ketika dia ambil balik, dia tak rasa bersalah. Bahkan dia sanggup minta duit. Perkara ni berlaku pada guru saya. Tanah yang dibuatkan madrasah 30 tahun, tiba-tiba tuan yang wakaf tanah minta balik. Dia bagi tempoh 6 bulan, kena bayar dekat dia 300,000. Kalau tak bayar, dia ambil balik tanah dia. Pasal tu bila saya buka madrasah hari ni, guru saya habaq wawai, kalau orang bagi tanah ke, bagi rumah ke, benda pertama sekali tukar nama dia, baru buat. Pasal kita buat dengan harta wakaf, bukan duit kita sendiri. Dosa kalau kita sengaja tak jaga harta wakaf, walaupun bukan salah kita, tapi tetap kita dikira sebagai orang yang dosa pasal kita jaga amanah. Berat Allah SWT. Dia minta balik kan. Hak minta balik tu orang mengaji, talaki kitab dengan tuan guru ni, khatam kitab berpuluh-puluh kitab. Dan ketika mana dia minta balik, dia tak rasa salah. Sama macam orang duduk dalam jalan dakwah kan. Bila dia tinggal, dia tak rasa apa pun. Walhal sebelum ni, itulah yang dia nak sangat. Tapi bila dia tinggal, semata-mata nak kejar apa yang dia nak dan orang sekeliling dia nak pada diri dia, dia tak rasa bersalah dan dia rasa betul. Yang ni paling takut. Inilah yang guru saya selalu ingatkan kat saya. Dia kata apa? Kita ni kalau sesat dalam gelap, tak risau, sebab senang nak patah balik. Tapi kalau sesat dalam cahaya, inilah yang paling merisaukan. Kenapa? Sesat dalam cahaya tuan-tuan, nak patah balik senang. Nak patah balik macam mana? Terang semua. Kalau sesat dalam gelap, kita cari punca cahaya, betul. Tapi kalau sesat dalam terang tuan-tuan, nak patah balik lagu nah. Sebab itulah ni, tang ni tuan-tuan. Setiap masa ni, pengharapan kepada Allah ni tak boleh hilang. Betul, semalam saya jumpa dengan salah seorang anak murid rapat dengan marhum Tuan Guru Haji Umar Zudi. Dia cerita kat kami, dia cerita kat saya dengan Ustaz Hayat. Semalam saya pergi dua dengan dia. Orang tak tahu, kalau tengok dia orang tak tahu kata dia tu anak Tuan Haji Umar, anak murid. Dia duduk dalam rumah Tuan Haji Umar. Dia kata dengan mata dia sendiri, dia kata dia tengok 3 karamah yang Allah bagi pada Tuan Haji Umar dia. Sekali dia kata, yang pertama dia kata karamah pertama, pondok terbakar. Terbakar ni, tak, dulu kan pondok kan tak rembiar kan. Pondok terbakar ni, dia ambil segenggam pasiak, dia baling kan.
Dia baling tu, api yang banyak tadi tu padam dengan segenggam pasiak yang dia baling. Dia tabung. Itu pertama. Yang kedua, dia kata karamah yang Allah bagi dekat Tuan Haji Umar ni. Satu hari dia naik motor berdua dengan Tuan Haji Umar, minyak motor habis. Naik Honda C50 dia kata. Minyak motor habis kan. Habis-habis dia kata, mu pergi ambil air dalam bekas tu, bawa mari sini dia. Dia pun turun pergi ambil. Nak buat apa tu guru? Bawa mari sini dia kata. Dia buka motor, seat motor tu, minyak habis dia kata. Mu isi. Isi, start sekali terus hidup. Try motor kita buayak jadi apa? No? Saya bila saya dengar betul, Masya Allah kata. Nah? Tapi orang yang tak ada iman dan dia tak percaya benda ni. Sebab pada dia mustahil atas Allah menyampaikan sesuatu kalau kita tak buat sesuatu. Ini syirik tuan-tuan. Kita menyandarkan usaha kita pada kejadian Allah. Salah tuan-tuan. Pasal apa Tuan Haji Umar boleh sampai dapat karamah sampai tahap tu? Karamah ketiga yang Tuan Haji Umar Allah bagi kat dia apa tuan-tuan? Hujan lebat tak pernah basah. Tuan-tuan ingat ada Syekh pernah cerita pasal Tuan Haji Umar tengah jalan dalam hujan lebat, ada orang mai turun tanya tu. Yang Tuan Haji Umar kata, mu berani tu? Kawan tu hak saya jumpa. Kawan tu saya tanya, siapa yang tanya tu? Saya kata. Saya tanya Tuan Haji Umar. Orang lain mana berani, saya seorang dia kata. Allah. Bila tanya apa rahsia dia, sebab Tuan Haji Umar ni dia punya nak ajak diri dia meletakkan pandangan Allah melebihi daripada pandangan makhluk. Dia pergi sembahyang Jumaat dan tuan pakai kain pelikat dia. Baju pun tak pakai. Kalau kita tuan boleh buat. Boleh buat. Nak terima tak? Terima hari tu main sembahyang Jumaat saja pakai kain pelikat aja. Main naik baca khutbah lah kat atas. Orang kata apa? Tuhan kata sah. Orang kata apa? Kita kira orang kan kita Tuhan. Tak selesai kita kan. Sampai bila-bila tak habis hidup kita. Pasal itu Allah bagi kemuliaan yang sangat tinggi kepada almarhum Tuan Haji Umar. Bukan maksud kita nak karamah dia, tak. Karamah tu tanda mulia Allah bagi kat dia. Punya dunia ni tak ada nilai. Orang lain kena beli minyak motor, dia bubuh ayak kan. Ambil bubuh kan. Tanda apa tu? Tak sayang motor tu satu hai. Tak ada langsung. Dunia tak ada bekas nanti tu. Yang pada dia apa dia? Iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Makna lafaz hauqalah tu sangat tinggi dalam hati dia. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim tu tinggi sungguh ni. Dia tahu dah, hak aku buat ni tak ada bekas pun. Hak Tuhan buat ada bekas. Ni cerita-cerita orang yang betul-betul duduk dengan Tuhan ni. Jadi hidup kita sebenarnya tuan-tuan untuk apa? Hidup kita sebenarnya atas dunia ni untuk apa? Kita nakkan apa sebenarnya? Jadi sebab itulah pada setiap perkara yang kita lakukan, jadikan ianya betul-betul hanya ditujukan kerana Allah. Sebab tu sifat orang beriman, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia takkan mengabaikan kebaikan yang ada dalam hidup dia walaupun sikit. Dan dia takkan sibuk nak mengejar kebaikan yang dia tak pernah buat ni. Dia akan teruskan kebaikan yang dibuat dulu. Sebab tu Nabi ajak kat kita, amal yang pertengahan, amal yang sedikit tetapi berterusan itu lebih disukai aku daripada yang banyak tapi sekali dia buat. Pasal Nabi suka macam tu? Sebab kadang kita nak ligan hak lebih besar, kita terlepas yang kecil ni, menyebabkan dua-dua tak dapat tuan-tuan. Ada orang dia tunggu macam mana ni? Aku memang nak sembahyang tahajud. Dia punya tunggu nak sembahyang tahajud tu pasal apa? Nak tunggu macam mana ni? Tunggu habis 30 juzuk dulu. Tunggu dia boleh bangun tak mengantuk dulu. Dia tunggu nak sampai tahap tu dulu baru nak mengkit sembahyang tahajud. Dia tak pernah paksa diri dia tuan-tuan. Akhirnya sempat dah dia dapat. Satu kebaikan pun dia tak dapat. Dia nak tunggu sampai betul-betul ikhlas baru nak buat. Akhirnya sampai kesudah dia takkan buat tuan-tuan. Sebab tu amal dia mula dengan usaha yang sedikit. Dan kemudian Allah lah yang menentukan pada sekadar apa kebaikan yang sepatutnya kita dapat, pada seberapa besar pengharapan yang ada dalam hati kita. Maka ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, malam ni nasihat yang kedua